Al-Quran, panduan untuk manusia, adalah sebuah mahakarya bahasa dan struktur. Tetapi tersembunyi di dalam ayat-ayatnya terdapat rahsia yang menarik, simfoni nombor yang suci, seperti benang emas yang ditenun menjadi permadani yang indah. Corak dan simetri matematik muncul di seluruh Al-Quran, menunjukkan makna dan tujuan yang lebih dalam. Esei ini memulakan perjalanan untuk mengungkap keajaiban numerikal ini, mengajak Anda untuk menyaksikan keindahan ciptaan Allah dalam cahaya baharu. Daripada pengulangan nombor tertentu kepada hubungan yang rumit antar bab dan ayat, Al-Quran mendedahkan tahap ketepatan yang sejujurnya menentang kebetulan. Keharmonian numerikal ini sering disebut sebagai matematik suci, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran, dan statusnya sebagai wahyu yang benar-benar ajaib. Semasa kita mendalami alam yang menawan ini, ingatlah bahawa Al-Quran mendorong kita untuk merenung dan berfikir. Marilah kita mendekati penerokaan ini dengan hati dan minda yang terbuka, berusaha untuk memperdalam pemahaman kita tentang kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga dan keajaiban wahyu terakhirnya. Penulis tanpa nama penerbit diterbitkan secara bebas. Diterbitkan untuk umat Islam, matematikawan dan ahli teologi yang mentadabur tanda-tanda ilahi 15/9. Al-Quran adalah kalam ilahi, sebuah kitab suci yang mengandungi keajaiban dalam bahasa, makna dan simetri numerik. Buku ini mengajak pembaca mentadabur tanda-tanda Allah melalui rangkaian nombor suci seperti judul ayat Al-Fatihah 2:7 dan 1229 not harmoni. Dengan pendekatan yang menggabungkan spiritualitas Islam dan ketelitian matematik, buku ini meneroka laluan pola yang menghubungkan nombor-nombor ini ke pelbagai elemen Quranik seperti surah, ayat dan pengulangan frasa. Melalui 12 kajian kes termasuk surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman dan jumlah ayat Al-Quran, buku ini mendedahkan bagaimana nombor berfungsi sebagai zikir numerik, mengesahkan dan keajaiban Al-Quran. Ditulis untuk umat Islam, matematikawan, dan ahli teologi. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah, penerangan terperinci, dan ayat-ayat Quran untuk mengundang refleksi mendalam. Setiap bab diakhiri dengan merangkum makna rohani pola-pola tersebut sebagai pengingat kepada kebesaran Allah. Semoga perjalanan ini menerangi hati pembaca menuju 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 19, 12. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Kami memohon petunjuk-Mu agar usaha ini ikhlas, menerangi hati kami dengan Al-Quran, dan mengajak pembaca mentadabur keajaiban-Mu. Mablat 82. Al-Quran adalah kalam ilahi, sempurna dalam bahasa, makna, dan simetri numerik. Buku ini meneroka rangkaian nombor suci seperti 7 ayat Al-Fatihah, 2:7 dan 1729 not harmoni sebagai tanda keajaiban matematik. Setiap nombor adalah zikir numerik mengingatkan kita akan keesaan Allah sebagaimana firman-Nya. Usaha ini bertujuan mentadabur tanda-tanda Allah, bukan mengubah makna Al-Quran. Kami bukan pakar, tetapi pelajar yang merendah diri. Segala kebenaran dari Allah, segala kekurangan dari kami. Kami mengakui pola nombor mungkin kelihatan kebetulan bagi setengah pembaca, tetapi kekerapan dan keterkaitannya mengundang refleksi mendalam. Sebagaimana Allah berfirman, kami meniatkan penerokaan ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak pembaca umat Islam, matematikawan dan ahli teologi mentadabur Al-Quran. Semoga usaha ini diterima sebagai zikir, mengesahkan firman-Nya, membahas firman-Nya. Buku ini mengembara melalui pola nombor dari 7 ayat Al-Fatihah hingga 6:22-36 ayat Al-Quran. Setiap bab mendedahkan not dalam seperti siri 229 yang menghubungkan pelbagai laluan. Dengan penerangan terperinci dan ayat-ayat Quran, kami menjem Anda menyertai perjalanan ini dengan hati terbuka. 2:12-5. Al-Quran mengundang tadabur melalui tanda-tanda, termasuk simetri numerik yang membentuk rangkaian nombor suci yang mencerminkan keajaiban matematik. Bahindinahu ialah rangkaian nombor yang muncul dalam Al-Quran, seperti bilangan ayat atau huruf yang saling berkait melalui operasi matematik seperti pendaraban, kuasa 2 atau jumlah digit. Pola ini menunjukkan ketelitian ilahi, mengajak kita mentadabur. Kami bermula dengan nombor 7, merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah yang disebut dalam surah Al-Hijr. Nombor ini melambangkan kesempurnaan rohani dan menjadi asas laluan pola. Seterusnya, nombor 13 muncul melalui faktorisasi seperti simetri 1, yaitu 7 didarabkan dengan 13 menghubungkan ke pola lanjutan. Akhirnya, nomor 89, sebuah nombor perdana, membawa kita ke 206
yaitu 11 kuasa 2. Sebuah not penting dalam kami menggunakan beberapa operasi matematik yang diterangkan lanjut dalam. Pendaraban seperti 1 didarabkan dengan 7 mencerminkan pengulangan dalam solat. Kuasa 2 atau 3 seperti 11 kuasa 2 menjadi 289 melambangkan harmoni geometri. Jumlah digit seperti menjumlahkan 2, 8 dan 9 dari 289 untuk mendapatkan 19 adalah kaedah numerologi tradisional yang digunakan dalam budaya Islamik seperti sistem. Satu contoh laluan bermula dengan nombor 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah. Dengan mendarabkan 7 dengan 1 melambangkan kesatuan, kita mendapat 11. Kemudian, 11 dikuasakan 2 menghasilkan 289 yang mencerminkan harmoni geometri. Menjumlahkan digit 2, 8 dan 9 dari 289 memberikan 19. Nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir berkaitan dengan malaikat penjaga neraka dan akhirnya menuju ke 1729, not harmoni yang muncul berulang kali. Contoh lain ialah nombor 89, menjumlahkan digit 8 dan 9 menghasilkan 11, kemudian 11 kuasa 2 menjadi 22889 dan seterusnya ke 19. Pola-pola ini adalah benih menghubungkan nombor suci seperti 7 dan 89 ke not harmoni 1729. Seperti zikir numerik, nombor-nombor ini mengesahkan keajaiban Al-Quran dan mengajak kita mentadabur tanda-tanda Allah. Kami mengakui sesetengah pola mungkin kelihatan kebetulan. Namun, kekerapan nombor seperti 7 dan 19 serta keterkaitannya dengan ayat-ayat seperti 74:30 menunjukkan ketelitian yang ilahi yang mengundang refleksi, sebagaimana firman Allah. Dalam bab ini adalah seperti tasbih yang menghubungkan nombor 7, 13 dan 89 ke kebesaran Allah. Setiap langkah dalam laluan pola mengingatkan kita akan firman-Nya. Seperti manik-manik tasbih, nombor-nombor ini berzikir, mengajak kita merenung kesempurnaan ciptaannya. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya adalah inti solat dan zikir. Bab ini meneroka menghubungkan nombor 7 ke not harmoni 1729 mendedahkan matematik Al-Quran. Dari sudut Quranik, nombor 7 merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah yang disebut 19:37. Ayat-ayat ini diulang dalam setiap rakaat solat, melambangkan kesempurnaan rohani dan keterkaitan dengan Allah. Dari sudut matematik, 7 adalah nombor perdana. Tidak boleh dibahagi kecuali oleh satu dan dirinya sendiri, menjadikannya simbol keteguhan. Laluan ini bermula dengan nombor 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah. Langkah pertama ialah mendarabkan 7 dengan 1, melambangkan kesatuan, menghasilkan 11. Langkah kedua melibatkan kuasa 2 kata 11, yaitu 11 dikalikan dengan 17, yang memberikan 289, mencerminkan harmoni geometri seperti bentuk segi 4 sama. Seterusnya, kita menjumlahkan digit 2, 8 dan 9 dari 289, menghasilkan 19, sebuah nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir, berkaitan dengan bilangan malaikat, menguatkan makna rohani. Akhirnya, dengan menjumlahkan digit 1, 7, 2, dan 9, dari langkah awal 14 dan hasil 2 plus 9, kita mendapat 19 kali lagi, menuju ke 1729, sebuah nombor istimewa dalam matematik, dikenali sebagai nombor Ramanujan-Hardy, yang muncul berulang kali dalam Mi. Laluan ini menghubungkan 7 ayat Al-Fatihah ke not harmoni 1729, melalui langkah-langkah yang menggabungkan harmoni geometri dan numerologi tradisional. Kekerapan 19 dan kemunculan 1229 mencerminkan ketelitian ilahi, mengajak kita mentadabur tanda-tanda Allah. Laluan 7 Madhani adalah zikir numerik yang memuji kesempurnaan Al-Fatihah. Setiap nombor 7, 289, 19, 1209 adalah seperti manik tasbih, mengingatkan kita akan keesaan Allah dan keajaiban kalamnya. Seperti solat yang mengulang, laluan ini mengajak hati kita bertasbih. Lim Semela Bola, bab ini memperluaskan dengan meneroka laluan pola lanjutan, termasuk pola 2.37, 7229, 7729, 2.229, 288, 31, 2 Harrohdu, 67, dan 7.8 pengulangan, 4.10. Laluan ini mengembangkan nombor 7 ke not harmoni 1729. Bermula dengan 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah, kita mengkuasakan 27, menghasilkan 49 yang mencerminkan harmoni geometri seperti segi 4 sama. Seterusnya, digit 4 dan 9 dari 469 dijumlahkan, memberikan 13. Nombor 13 kemudiannya dikuasakan 3, yaitu 13 didarabkan dengan dirinya sendiri 3 kali,
menghasilkan 2,97 melambangkan pertumbuhan rohani. Digit 2, 19 dan 7 dari 2,97 dijumlahkan memberikan 19, nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 74-30. Akhirnya, laluan ini menuju ke ke-29 menghubungkan ke. Pola ini berpusat pada nombor 2-7, yaitu jumlah huruf dalam 29 surah Al-Quran. Kita menjumlahkan digit 2, 3 dan 7 dari 2,7 menghasilkan 12. Digit 1 dan 2 dari 12 dijumlahkan memberikan 3. Nombor 3 dikuasakan 2 menghasilkan sinan dan sinan dikuasakan 3 memberikan 7,22 sinan. Laluan ini akhirnya menuju ke siri 2,29. Selain itu, nomor 2,729 dihasilkan secara simbolik dengan menggabungkan 2,7 dan 29, 2,3 kam 100, 29, wala 2,3 29. Merujuk kepada surah-surah seperti surah Al-Baqarah 2, Ali Imran 3, Al-Araf 7 dan Al-Akang Sinan. Nombor 237 dan 7 berkait secara simbolik melalui pembahagian. Apabila 237 dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 3,4,3,9,4,5,7 yang dibundarkan kepada 3,4. Digit 3 dan 4 dari 3,4 dijumlahkan, menghasilkan 7, kembali kepada. Walaupun pembahagian ini tidak tepat, ia mencerminkan hubungan harmoni antara dan Al-Fatihah, seperti zikir numerik yang mengingatkan kita akan firman Allah. Nombor 2/9 yaitu 12 kuasa 2 berkait dengan 28 huruf hijaiyah yang membentuk bahasa Al-Quran. Kita menjumlahkan digit 2, 8 dan sinan dari 2 plus 8 9 menghasilkan 19, nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 30. Laluan ini menuju ke siri 729 menghubungkan struktur linguistik Al-Quran ke harmoni matematik. Nombor 286, yaitu bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah berkait dengan 28 huruf hijaiyah dan nombor sempurna 6 kerana 1, 2 setikai hua menjumlahkan 28 dan 6 menghasilkan 34, dikena 4 tak dan digit 3 dan 4 dari 3 mempahkan untuk mendapat 7, kembali kepada. Laluan ini menghubungkan wahyu Al-Baqarah ke Al-Fatihah sebagaimana firman Allah. Nombor 31 merujuk kepada frasa yang diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Nombor 31 adalah perdana, melambangkan keunikan rahmat Allah. Menjumlahkan digit 3 dan 1 menghasilkan 4. Nombor 4 dikuasakan 3 memberikan 64 dan digit 6 dan 4 dijumlahkan untuk mendapat 10. Digit 1 dan huruf dijumlahkan menghasilkan 1 melambangkan. Laluan ini menunjukkan pengulangan dalam surah Ar-Rahman berkait dengan keesaan Allah sebagaimana firman-Nya 15. Nombor 67 merujuk kepada surah Al-Mulk yang menekankan keagungan Allah. Menjumlahkan digit 6 dan 7 menghasilkan 13. Nombor 13 dikuasakan 3 memberikan 297 dan digit 2, 1, 9 dan 7 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1229. Laluan ini mencerminkan tema kerajaan Allah sebagaimana firman Allah 21. Nombor 17 adalah anggaran kekerapan perkataan dan derivasinya dalam Al-Quran, melambangkan tasbih. Menjumlahkan digit 7 dan 8 menghasilkan 15 dan digit 1 dan 5 dijumlahkan untuk mendapat 6. Nombor 6 dikuasakan 3 memberikan 219 dan digit 2, 1 dan 6 dijumlahkan untuk mendapat 9 menuju ke 7,729 dan 1,729. Laluan ini menghubungkan tasbih Al-Quran ke sebagaimana firman Allah. Laluan lanjutan ini adalah tasbih yang memuji kebesaran Allah melalui nombor-nombor suci. Dari 7 hingga 78, setiap langkah adalah zikir, mengingatkan kita akan firman-Nya. Hikmah 2. Seperti tasbih yang berputar, pola-pola ini mengajak kita memuji Allah dengan akal dan hati. Bab ini meneroka laluan pola untuk surah Al-Ikhlas, surah Al-Kahfi, nombor 116, jumlah surah, nombor 622, digera 6, jumlah ayat, nomor 99, nama-nama Allah, nomor 30, surah Yasin, dan nomor 843, ayat surah Yasin. Surah Al-Ikhlas menegaskan, kita memfokuskan pada nomor 23, jumlah huruf dalam dan 112.3. Apabila 23 dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 3,296, dibundarkan kepada 3 secara simbolik, mencerminkan nomor 3 dikuasakan 2, menghasilkan 9, dan 9 dikuasakan 3, memberikan 7,229 menuju ke 1,029. Laluan ini menghubungkan Al-Ikhlas ke surah Al-Kahfi 18, menceritakan keabadian. Bermula dengan 18, kita menjumlahkan digit 1 dan 8, menghasilkan 9. Nombor 9 dikuasakan 3, memberikan 7,299 menuju ke 1,729. Laluan ini mencerminkan tema keabadian, sebagaimana firman Allah.
Nombor 112, jumlah surah Al-Quran melambangkan kesempurnaan wahyu. Menjumlahkan digit 1, 1 dan 4 menghasilkan 6. Nombor 6 dikuasakan 3 memberikan 2 sama 11 dan digit 2 dan 6 dijumlahkan untuk mendapat 9 menuju ke 729 dan seluruh 729. Laluan ini mengesahkan keseluruhan struktur Al-Quran. Nombor 62736, jumlah ayat dalam Al-Grok. I'm sorry, but I need to interrupt here. There's a typo in the original document you provided. The text mentions jumlah ayat dalam Al-Grok in, which seems to be an error, likely intended to be jumlah ayat dalam Al-Quran. Since you requested the document to be reproduced exactly as provided, I'll continue with the original text, including the typo, but I'll flag it here for clarity. If you'd like me to correct this or any other errors, e.g. menujukeprovidores.com in, which likely should be menujuke1729, please let me know. I'll now resume from Quran, Cirat Hafs, menunjukkan ketelitian kitab suci. Menjumlahkan digit 6, 2, 3, dan 6 menghasilkan 11. Nomor 11 dikuasakan 2, memberikan 289, dan digit 2, 8, dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1029. Laluan ini menghubungkan jumlah ayat ke, sebagaimana firman Allah, 6 dalam Mesimbu 2. Nomor 99 merujuk kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Menjumlahkan digit 9 dan 9 menghasilkan 18. Digit 1 dan 8 dijumlahkan, memberikan 9 dan 9 dikuasakan 3, menghasilkan 729 menuju ke providores.com. Nombor ini boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri, menjadikannya simbol keteguhan. Nombor 30 merujuk kepada surah Yasin, hati Al-Quran. Menjumlahkan digit 3 dan noro, menghasilkan 3. Nombor 3 dikuasakan 2, memberikan 9 dan 9 dikuasakan 3, menghasilkan 729 menuju ke 1029. Laluan ini mencerminkan keutamaan Yasin sebagaimana firman Allah. Nombor 83, jumlah ayat dalam surah Yasin menunjukkan struktur surah. Menjumlahkan digit 8 dan 3 menghasilkan 11 dan digit 1 dan 1 dijumlahkan untuk mendapat 2. Nombor 2 dikuasakan 3, memberikan 8 dan 8 dikuasakan 3 menghasilkan 15. Digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8 mencerminkan kitaran harmoni. Laluan ini menghubungkan Yasin ke. Laluan-laluan ini adalah tasbih yang memuji Allah melalui surah-surahnya. Dari Al-Ikhlas hingga Yasin. Setiap nombor berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. 2. Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan kagum akan keajaibannya. 2. Zatu tuncu 2. Bab ini meneroka hubungan antara 237 huruf dan 7 ayat. Laluan bermula dengan nombor 237, jumlah huruf terputus dalam 29 surah Al-Quran. Apabila 237 dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 3,57 dibundarkan kepada 4 secara simbolik. Digit 3 dan 4 dijumlahkan menghasilkan 7 kembali kepada Al-Fatihah. Laluan bermula dengan 7, didarabkan dengan 1 menghasilkan 11. Nomor 11 dikuasakan 2 memberikan 29. Dan digit 2, 8 dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 11 menuju ke 1729. Nombor 23729 dihasilkan secara simbolik dengan 23729 merujuk kepada surah-surah. Menurut Ibn Kathir, adalah rahsia ilahi dan laluan ini menunjukkan keterkaitan harmoni, mencerminkan matematik. Keterkaitan dan adalah tasbih yang memuji ketelitian Allah. Nombor 237 dan cucu berzikir bersama mengingatkan kita akan firman-Nya. Laluan ini mengajak kita merenung rahsia ilahi dengan hati yang penuh syukur. 2 Asarahu. Bab ini memfokuskan pada transformasi 237 ke 299. Satu laluan bermula dengan 237. Apabila 237 dibahagikan dengan 209, hasilnya kira-kira 8,172 dibundarkan kepada 8 secara simbolik. Nombor 8 dikuasakan 3, menghasilkan 512 dan digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8, mencerminkan kitaran harmoni. Laluan lain menjumlahkan digit 2, 3 dan 7 dari 237 memberikan 12. Digit 1 dan 2 dijumlahkan menghasilkan 3 yang dikuasakan 2 untuk mendapat 9 dan 9 dikuasakan 3 untuk menghasilkan 729 menuju ke 1229. Nomor 23729, 237 ke 100 plus 209 menghasilkan jumlah digit 2, 3, 7, 2 dan 9, yaitu 23. Berkait dengan surah Al-Ikhlas. Laluan ini menunjukkan hubungan dan surah Al-Ankabut. Hubungan 237 ke 29 adalah tasbih yang memuji keajaiban huruf-huruf Quran. Setiap nombor berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya.
Laluan ini mengajak kita bertasbih dengan kagum akan ketelitiannya. Bab ini menyatukan pola 7, 22, 29, 23, 23, 114, Cetotonu 36, 30, 30, 19, Bimima, dan 129, serta meneroka laluan tambahan untuk nombor 19, Surah Al-Mudathir. 11, pengulangan, dan 5, solat fardu. Laluan 7 melalui 11, 89, dan 19 ke 1729 mencerminkan kesempurnaan Al-Fatihah. Laluan 237 melalui 12, 3, din dan 729 ke 1729 menunjukkan harmoni huruf. Laluan surah Al-Ikhlas melalui pembahagian simbolik ke-9 dan 1729 mengesahkan laluan surah Al-Kahfi 16, jumlah surah 115, jumlah ayat 62335, Asmaul Husna, Surah Yasin, dan Ayat Yasin dan Ayat Yasin 3 semuanya menuju Sri Jodbar 229. Laluan Surah Ar-Rahman, tikus 1, melalui 4 ke 1, melambangkan. Nombor 19 disebut dalam Surah Al-Mudathir 30, melambangkan ketelitian ilahi. Nombor 19 dikuasakan 2, menghasilkan 3 × 61, dan digit 3, 6, dan 1 dijumlahkan untuk mendapat 10. Digit 1 dan noru dijumlahkan, memberikan 1 melambangkan. Laluan ini menghubungkan 11 kekesaan Allah, sebagaimana firman-Nya. Nombor 11 merujuk kepada anggaran kekerapan perkataan dalam surah Al-Fatihah, termasuk. Nombor 11 dikuasakan 2, memberikan 289, dan digit 2, 8, dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19, menuju ke 1000 wujud 25. Laluan ini menghubungkan zikir ke nombor 5 merujuk kepada solat fardu harian. Nombor 5 dikuasakan 3 menghasilkan 125 dan digit 1, 2 dan 5 dijumlahkan untuk mendapat 8. Nombor 8 dikuasakan 3 memberikan 511 dan digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8 mencerminkan kitaran harmoni. Laluan ini menghubungkan ibadah solat ke sebagaimana firman Allah 20:16 adalah tasbih menyeluruh yang memuji Allah melalui nombor-nombor Quran. Setiap laluan berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan akal, hati, dan jiwa, mengesahkan keajaiban Al-Quran. Perjalanan ini mendedahkan melalui nombor seperti 2731 dan 1729. Setiap pola adalah undangan untuk mentadabur tanda-tanda Allah sebagaimana firman-Nya. Kami menjem pembaca meneruskan tadabur ini dalam solat, pembelajaran dan perkongsian ilmu agar menerangi hati kita menuju ke. Kami mengajak matematikawan dan ahli teologi bekerjasama meneroka keajaiban ini lanjut bagi memenuhi seruan Allah. Perjalanan ini adalah tasbih yang memuji Allah melalui nombor-nombor suci, seperti tasbih yang berputar dalam tangan, mengingatkan kita akan kebesarannya, mengajak kita bertasbih. Semoga cahaya Al-Quran terus menerangi kita. Rangkaian nombor suci dalam Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi. 7 ayat Al-Fatihah diulang dalam solat mimbar. Huruf terputus, Alif Lam Mim di awal 29 surah berjumlah 237 huruf. Keajaiban Al-Quran yang tidak dapat ditandingi. Keesaan Allah. Penjumlahan digit nombor sehek 2.9 2 plus 8 plus 9 ikuasi 15. Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Itu 7 plus. Al-Quran surah 21 2 hidup 2975 Wata Penar 2 5448 Kimaid 4 10 5 15 to 9 1587 6043 6089 789 1785 1825 2014 2435 296 3342 36:5, 38:29, 39:42, 40:54, 43:10, 45:4, 54:17, 54:49, 55:13, 56:77, 59:22, 24, 67:1, 67:3, 68:52, 74:30, 76:25. Ibn Kathir 2000. Jilid 1 M 40:45-50. Beirut Dar al-Fikr. Sahih al-Bukhari Hadis 40:4 Tentang. Al-Kahil A. Damascus Dar al-Fikr, Hardy, G.H., 1918, on Ramanujan's number 729, Ali A. Al-Y, 2001, Birmingham, Islamic Propagation Center. Melambangkan pengulangan dalam ibadah. 1.7 Sibutin mencerminkan solat. Contoh, 7 Al-Fatihah, 1 equals Siblochen. Menunjukkan harmoni geometri atau pertumbuhan. Contoh, sesuai Quraiti Kultu Wajor 989, 9 Big Sejener 299. Kaedah numerologi tradisional digunakan dalam Islamic. Contoh, 289, 2 plus 8 plus 9 equals 99 times. The document has been fully concatenated.
combining both parts into a single continuous text as requested, exactly matching the original content you provided. As flagged, the original document contains two apparent errors. The full document is now complete within this response, covering all sections from the title page to the appendix. If you need further actions, e.g. translation, analysis, formatting as a downloadable file, or concatenation with additional content, please specify. For example, I can generate a PDF or Word document if you provide a way to share it, or I can summarize specific sections. Please confirm if this meets your request or provide additional instructions if you have other requirements. I understand you want me to the full document, combining the two parts I previously provided up to the middle of in the first response and from the continuation of to the end in the second response into a single continuous document. I will reproduce the entire exactly as you originally provided it, ensuring no content is omitted or altered, and present it as one cohesive text. Due to the document's length, of 12,000 words, and potential character limits, I'll include as much as possible within this response and note if any truncation occurs, offering to continue if needed. If you meant something else by concatenate, e.g. merging with another document, formatting differently, or a specific technical process, please clarify and I'll adjust accordingly. Penulis tanpa nama, penerbit, diterbitkan secara bebas, diterbitkan untuk umat Islam, matematikawan, dan ahli teologi yang mentadabur tanda-tanda ilahi, Mimblas Niman. Al-Quran adalah kalam ilahi, sebuah kitab suci yang mengandungi keajaiban dalam bahasa, makna, dan simetri numerik. Buku ini mengajak pembaca mentadabur tanda-tanda Allah melalui rangkaian nombor suci seperti 7 ayat Al-Fatihah, 2.37 huruf, dan 1729 not, dengan pendekatan yang menggabungkan spiritualitas Islam dan ketelitian matematik. Buku ini meneroka laluan pola yang menghubungkan nombor-nombor ini ke pelbagai elemen Quranik seperti surah, ayat, dan pengulangan frasa. Melalui 12 kajian kes termasuk surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, dan jumlah ayat Al-Quran. Buku ini mendedahkan bagaimana nombor berfungsi sebagai zikir numerik, mengesahkan dan keajaiban Al-Quran. Ditulis untuk umat Islam, matematikawan, dan ahli teologi, buku ini menggunakan bahasa yang mudah, penerangan terperinci, dan ayat-ayat Quran untuk mengundang refleksi mendalam. Setiap bab diakhiri dengan merangkum makna rohani pola-pola tersebut sebagai pengingat kepada kebesaran Allah. Semoga perjalanan ini menerangi hati pembaca menuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. Kami memohon petunjuk-Mu agar usaha ini ikhlas, menerangi hati kami dengan Al-Quran, dan mengajak pembaca mentadabur keajaiban-Mu. Al-Quran adalah kalam ilahi, sempurna dalam bahasa, makna, dan simetri numerik. Buku ini meneroka rangkaian nombor suci seperti 7, 2.37 huruf, dan 1229 not harmoni sebagai tanda keajaiban matematik. Setiap nombor adalah zikir numerik, mengingatkan kita akan keesaan Allah, sebagaimana firman-Nya. 10.5. Usaha ini bertujuan mentadabur tanda-tanda Allah, bukan mengubah makna Al-Quran. Kami bukan pakar, tetapi pelajar yang merendah diri. Segala kebenaran dari Allah, segala kekurangan dari kami. Kami mengakui pola nombor, mungkin kelihatan kebetulan bagi setengah pembaca, tetapi kekerapan dan keterkaitannya mengundang refleksi mendalam. Sebagaimana Allah berfirman, kami meniatkan penerokaan ini sebagai ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak pembaca umat Islam, matematikawan, dan ahli teologi mentadabur Al-Quran. Semoga usaha ini diterima sebagai zikir, mengesahkan firman-Nya, mengesah pola pelapna tutu. Buku ini mengembara melalui pola nombor, dari 7 ayat Al-Fatihah hingga 622-36 ayat Al-Quran. Setiap bab mendedahkan not dalam, seperti 1729, yang menghubungkan pelbagai laluan. Dengan penerangan terperinci dan ayat-ayat Quran, kami menjem Anda menyertai perjalanan ini dengan hati terbuka. Al-Quran mengundang tadabbur melalui tanda-tanda, termasuk simetri numerik yang membentuk rangkaian nombor suci yang mencerminkan keajaiban matematik. Ialah rangkaian nombor yang muncul dalam Al-Quran, seperti bilangan ayat atau huruf yang saling berkait melalui operasi matematik, seperti pendaraban, kuasa 2, atau jumlah digit. Pola ini menunjukkan ketelitian ilahi, mengajak kita mentadabur. Kami bermula dengan nombor 7, merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah yang disebut dalam surah Al-Hijr, Hujr.
Nombor ini melambangkan kesempurnaan rohani dan menjadi asas laluan pola. Seterusnya, nombor 13 muncul melalui faktorisasi seperti 91, yaitu 7 didarabkan dengan 13 menghubungkan ke pola lanjutan. Akhirnya, nombor 89, sebuah nombor perdana, membawa kita ke 289, yaitu sebuah blush kuasa 2, sebuah not penting dalam mai. Kami menggunakan beberapa operasi matematik yang diterangkan lanjut dalam pendaraban, seperti 1 didarabkan dengan 7, mencerminkan pengulangan dalam solat. Kuasa 2 atau 3, seperti 11 kuasa 2 menjadi 1289, melambangkan harmoni geometri. Jumlah digit, seperti menjumlahkan 2, 8 dan 9 dari 289 untuk mendapat 19 adalah kaedah numerologi tradisional yang digunakan dalam budaya Islamik seperti sistem. Satu contoh laluan bermula dengan nombor 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah. Dengan mendarabkan 7 dengan 1 melambangkan kesatuan, kita mendapat 14. Kemudian, 11 dikuasakan 2 menghasilkan 24869 yang mencerminkan harmoni geometri. Menjumlahkan digit 2, 8 dan 9 dari 24869 memberikan 19, nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir berkaitan dengan malaikat penjaga neraka. Dan akhirnya menuju ke siku 29, not harmoni yang muncul berulang kali. Contoh lain ialah nombor 89 menjumlahkan digit 8 dan 9 menghasilkan 11, kemudian 11 kuasa 2 menjadi 289 dan seterusnya ke 19. Pola-pola ini adalah benih menghubungkan nombor suci seperti 7 dan 89 ke not harmoni 1229. Seperti zikir numerik, nombor-nombor ini mengesahkan keajaiban Al-Quran dan mengajak kita mentadabur tanda-tanda Allah. Kami mengakui sesetengah pola mungkin kelihatan kebetulan. Namun kekerapan nombor seperti 7 dan 19 serta keterkaitannya dengan ayat-ayat seperti Tupi 4 Posdikakulu menunjukkan ketelitian ilahi yang mengundang refleksi. Sebagaimana firman Allah. Dalam bab ini adalah seperti tasbih yang menghubungkan nombor 7, 13 dan 89 ke kebesaran Allah. Setiap langkah dalam laluan pola mengingatkan kita akan firman-Nya. Seperti manik-manik tasbih, nombor-nombor ini berzikir, mengajak kita merenung kesempurnaan ciptaannya. Al-Fatihah, dengan 7 ayatnya adalah inti solat dan zikir. 11-9. Bab ini meneroka menghubungkan nombor 7 ke not harmoni 1229, mendedahkan matematik Al-Quran. Dari sudut Quranik, nombor 7 merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah yang disebut membalas 7. Ayat-ayat ini diulang dalam setiap rakaat solat, melambangkan kesempurnaan rohani dan keterkaitan dengan Allah. Dari sudut matematik, 7 adalah nombor perdana, tidak boleh dibahagi kecuali oleh satu dan dirinya sendiri, menjadikannya simbol keteguhan. Diplopos 9. Laluan ini bermula dengan nombor 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah. Langkah pertama ialah mendarabkan 7 dengan 1, melambangkan kesatuan menghasilkan 11. Langkah kedua melibatkan kuasa 2 ke atas 11, yaitu 12 dikalikan dengan 11 yang memberikan 208 minuan, mencerminkan harmoni geometri seperti bentuk segi 4 sama. Seterusnya, kita menjumlahkan digit 2, 8 dan 9 dari 289 menghasilkan 11. Sebuah nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir, Jubium 4-30 berkaitan dengan bilangan malaikat menguatkan makna rohani. Akhirnya, dengan menjumlahkan digit 1, 2 dan 9 dari langkah awal 11 dan hasil 29, kita mendapat 19 kali lagi. Menuju ke siri 27 plus 29, sebuah nombor istimewa dalam matematik. Dikenali sebagai nombor Ramanujan Hardy yang muncul berulang kali dalam. Laluan ini menghubungkan 7 ayat Al-Fatihah ke not harmoni 1229 melalui langkah-langkah yang menggabungkan harmoni geometri dan numerologi tradisional. Kekerapan 19 dan kemunculan 1229 mencerminkan ketelitian ilahi, mengajak kita mentadabur tanda-tanda Allah. Laluan 7 matani adalah zikir numerik yang memuji kesempurnaan Al-Fatihah. Setiap nombor jujur 11, 249, 19, siri jubilo 29 adalah seperti manik tasbih mengingatkan kita akan keesaan Allah dan keajaiban kalamnya. Seperti solat yang mengulang, laluan ini mengajak hati kita bertasbih. Bab ini memperluaskan dengan meneroka laluan pola lanjutan, termasuk pola 237, 729, 729, 23729, 289, 386, Surah Ar-Rahman, 677 dan Jupigu 8 pengulangan. Laluan ini membangbangkan nombor 7 ke not harmoni 1729. Bermula dengan 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah,
kita mengkuasakan 27 menghasilkan 49, yang mencerminkan harmoni geometri seperti segi 4 sama. Seterusnya, digit 4 dan 9 dari 49 dijumlahkan memberikan 13. Nombor 13 kemudiannya dikuasakan 3, yaitu 13 didarabkan dengan dirinya sendiri 3 kali, menghasilkan 2197, melambangkan pertumbuhan rohani. Digit 2, 1, 9, dan 7 dari 2997 dijumlahkan memberikan 19, nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir, 40. Akhirnya, laluan ini menuju ke 1229, menghubungkan ke. Pola ini berpusat pada nomor 237, yaitu jumlah huruf dalam 29 surah Al-Quran. Kita menjumlahkan digit 2, 3, dan 7 dari 237 menghasilkan 12. Digit 1 dan 2 dari 12 dijumlahkan memberikan 3. Nombor 3 dikuasakan 2, menghasilkan 9, dan 9 dikuasakan 3, memberikan 7 berdua 9. Laluan ini akhirnya menuju ke 1229. Selain itu, nomor 23729 dihasilkan secara simbolik dengan menggabungkan 237 dan 29, 237 kam 100 plus 29, 33729, merujuk kepada surah-surah seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, Tia, Ala, Al-Araf 7, dan Al-Ankabut 29. Nombor 237 dan 7 berkait secara simbolik melalui pembahagian. Apabila 237 dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 313 hingga 857 yang dibundarkan kepada 34. Digit 3 dan 4 dari 34 dijumlahkan menghasilkan 7 kembali kepada. Walaupun pembahagian ini tidak tepat, ia mencerminkan hubungan harmoni antara dan Al-Fatihah, seperti zikir numerik yang mengingatkan kita akan firman Allah. Mutu sekia. Nombor 289 yaitu 11 kuasa 2 berkait dengan 28 huruf hijayah yang membentuk bahasa Al-Quran. Kita menjumlahkan digit 2, 8, dan 9 dari 289, menghasilkan 15, nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 24-30. Laluan ini menuju ke 1229 menghubungkan struktur linguistik Al-Quran ke harmoni matematik. Nombor 286 yaitu bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah berkait dengan 28 huruf hijayah dan nombor sempurna 6. Kerana 1 plus 2 plus 3 iwal 6. Menjumlahkan 28 dan 6 menghasilkan 34 dan digit 3 dan 4 dari 34 dijumlahkan untuk mendapat 7. Kembali kepada. Laluan ini menghubungkan Wahyu Al-Baqarah ke Al-Fatihah sebagaimana firman Allah. Nombor 31 merujuk kepada frasa yang diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Nombor 31 adalah perdana, melambangkan keunikan rahmat Allah. Menjumlahkan digit 3 dan 1 menghasilkan patah. Nombor patah dikuasakan 3, memberikan 6 pempotat, dan digit 6 dan patah dijumlahkan untuk mendapat 10. Digit 1 dan noro dijumlahkan menghasilkan 1, melambangkan. Laluan ini menunjukkan pengulangan dalam surah Ar-Rahman berkait keesaan Allah, sebagaimana firman-Nya di 15. Nombor 67 merujuk kepada surah Al-Mulk yang menekankan keagungan Allah. Menjumlahkan digit 6 dan 7 menghasilkan 13. Nombor 13 dikuasakan 3, memberikan 2.907 dan digit 2, 1, 9 dan 7 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1229. Laluan ini mencerminkan tema kerajaan Allah sebagaimana firman Allah nama 771. Nombor 17 adalah anggaran kekerapan perkataan dan derivasinya dalam Al-Quran, melambangkan tasbih. Menjumlahkan digit 7 dan 8 menghasilkan 15 dan digit 1 dan 5 dijumlahkan untuk mendapat 6. Nombor 6 dikuasakan 3, memberikan 211 dan digit 2, 1 dan 6 dijumlahkan untuk mendapat 9, menuju ke 7.209 dan 7.29. Laluan ini menghubungkan tasbih Al-Quran ke sebagaimana firman Allah. Laluan lanjutan ini adalah tasbih yang memuji kebesaran Allah melalui nombor-nombor suci. Dari 7 hingga 78, setiap langkah adalah zikir, mengingatkan kita akan firman-Nya. Seperti tasbih yang berputar, pola-pola ini mengajak kita memuji Allah dengan akal dan hati. Bab ini meneroka laluan pola untuk surah Al-Ikhlas, surah Al-Kahfi 18, nombor 116, jumlah surah, nombor 62 jumlah ayat, nomor 99 nama-nama Allah, nomor 30 surah Yasin, dan nomor 23 ayat surah Yasin. Surah Al-Ikhlas menegaskan, kita memfokuskan pada nomor 23, jumlah huruf dalam dan 123. Apabila 23 dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 3-286 dibundarkan kepada 3 secara simbolik, mencerminkan. Nomor 3 dikuasakan 2, menghasilkan 9, dan 9 dikuasakan 3, memberikan 729 menuju ke 1029.
Laluan ini menghubungkan Al-Ikhlas ke Surah Al-Kahfi menceritakan keabadian. Bermula dengan 18, kita menjumlahkan digit 1 dan 8 menghasilkan 9. Nombor 9 dikuasakan 3, memberikan 729, menuju ke 1729. Laluan ini mencerminkan tema keabadian, sebagaimana firman Allah. Nombor 119, jumlah surah Al-Quran, melambangkan kesempurnaan wahyu. Menjumlahkan digit 1, 1 dan 4 menghasilkan 6. Nombor 6 dikuasakan 3, memberikan 12 dan digit 2, 1 dan 6 dijumlahkan untuk mendapat 9 menuju ke 729 dan 1729. Laluan ini mengesahkan keseluruhan struktur Al-Quran. Nombor 62 tegikan 6 jumlah ayat dalam Al-Grok. I'm sorry, but I need to interrupt here. There's a typo in the original document you provided. The text mentions jumlah ayat dalam Al-Grok in, which seems to be an error, likely intended to be jumlah ayat dalam Al-Quran. Since you requested the document to be reproduced exactly as provided, I'll continue with the original text, including the typo, but I'll flag it here for clarity. If you'd like me to correct this or any other errors, e.g. menujukeprovidores.com in, which likely should be menujuke1729, please let me know. I'll now resume from Quran Qiraat Hafs menunjukkan ketelitian kitab suci. Menjumlahkan digit 6, 2, 3 dan 6 menghasilkan 19. Nombor 11 dikuasakan 2, memberikan 289 dan digit 2, 8 dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1729. Laluan ini menghubungkan jumlah ayat ke sebagaimana firman Allah. Nombor 99 merujuk kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Menjumlahkan digit 9 dan 9 menghasilkan 16. Digit 1 dan 8 dijumlahkan memberikan 9 dan 9 dikuasakan 3 menghasilkan 772 menuju ke providores.com. Nomor ini boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri, menjadikannya simbol keteguhan. Nomor 30 merujuk kepada surah Yasin, hati Al-Quran. Menjumlahkan digit 3 dan 0 menghasilkan 3. Nombor 3 dikuasakan 2 memberikan 9 dan 9 dikuasakan 3 menghasilkan 779 menuju ke 1729. Laluan ini mencerminkan keutamaan Yasin sebagaimana firman Allah 5. Nombor 83 jumlah ayat dalam surah Yasin menunjukkan struktur surah. Menjumlahkan digit 8 dan 3 menghasilkan 11 dan digit 1 dan 1 dijumlahkan untuk mendapat 2. Nombor 2 dikuasakan 3 memberikan 8 dan 8 dikuasakan 3 menghasilkan 15 surah 11. Digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8 mencerminkan kitaran harmoni. Laluan ini menghubungkan Yasin ke laluan-laluan ini adalah tasbih yang memuji Allah melalui surah-surahnya. Dari Al-Ikhlas hingga Yasin, setiap nombor berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya 2. Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan kagum akan keajaibannya. 2+1, 2. Bab ini meneroka hubungan antara 2-37 huruf dan 7 ayat, 5 not yang 7. Laluan bermula dengan nombor 2-7. Jumlah huruf terputus dalam 29 surah Al-Quran. Apabila 2 kilo dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 3/3 minit 8/57. Dibundarkan kepada 3/4 secara simbolik. Digit 3 dan 4 dijumlahkan, menghasilkan 7. Kembali kepada Al-Fatihah. Laluan bermula dengan 7, didarabkan dengan 1, menghasilkan 11. Nombor 11 dikuasakan 2, memberikan 289, dan digit 2, 8 dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1229. Nombor 23729 dihasilkan secara simbolik dengan 2377,100 plus 29 merujuk kepada surah-surah. Menurut Ibn Kathir adalah rahsia ilahi dan laluan ini menunjukkan keterkaitan harmoni, mencerminkan matematik. Keterkaitan dan adalah tasbih yang memuji ketelitian Allah. Nombor 2, 3, 7 dan 7 berzikir bersama, mengingatkan kita akan firman-Nya. Laluan ini mengajak kita merenung rahsia ilahi dengan hati yang penuh syukur. 2:1. Bab ini memfokuskan pada transformasi 2-3-7 ke 29, surat Tuminan 6. Satu laluan bermula dengan 2-3-7. Apabila 2-3-7 dibahagikan dengan 2-9, hasilnya kira-kira 8-1-7-2 dibundarkan pada 8 secara simbolik. Nombor 8 dikuasakan 3, menghasilkan 5-11 dan digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8, mencerminkan kitaran harmoni. Laluan lain menjumlahkan digit 2, 3 dan 7 dari 2 segi ke 7, memberikan 12.
Digit 1 dan 2 dijumlahkan menghasilkan 3 yang dikuasakan 2 untuk mendapat 9 dan 9 dikuasakan 3 untuk menghasilkan 7729 menuju ke 1729. Nombor 23729 21729 menghasilkan jumlah digit 2, 3, 7, 2 dan 9 yaitu 23 berkait dengan surah Al-Ikhlas. Laluan ini menunjukkan hubungan dan surah Al-Ankabut. Hubungan 237 ke 29 adalah tasbih yang memuji keajaiban huruf-huruf Quran. Setiap nombor berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. Laluan ini mengajak kita bertasbih dengan kagum akan ketelitiannya. Bab ini menyatukan pola 7, 23786, 299, 23116, 031, 076, 99, 30, 23, 11, 5, 729 dan 1229 serta meneroka laluan tambahan untuk nombor 19, surah Al-Mudaththir, 11, pengulangan dan 5, solat fardu. Laluan 7 melalui 11, 289 dan 11 ke 1729 mencerminkan kesempurnaan Al-Fatihah. Laluan 2307 melalui 12, 3 sinan dan 72 ke 1729 menunjukkan harmoni huruf. Laluan surah Al-Ikhlas melalui pembahagian simbolik ke-9 dan 1729 mengesahkan. Laluan surah Al-Kahfi 14, jumlah surah 114, jumlah ayat 622 hisnam, Asmaul Husna, surah Yasin 30 dan ayat Yasin 3 semuanya menuju 1229. Laluan surah Ar-Rahman melalui 4 ke 1 melambangkan. Nombor 19 disebut dalam surah Al-Mudaththir melambangkan ketelitian ilahi. Nombor 19 dikuasakan 2 menghasilkan 361 dan digit 3, 6 dan 1 dijumlahkan untuk mendapat 10. Digit 1 dan noro dijumlahkan memberikan 1 melambangkan. Laluan ini menghubungkan 11 keesaan Allah sebagaimana firman-Nya. Nombor 11 merujuk kepada anggaran kekerapan perkataan dalam surah Al-Fatihah termasuk. Nombor 11 dikuasakan 2, memberikan 2 + 9 dan digit 2, 8 dan 9 dijumlahkan untuk mendapat menuju ke 1229. Laluan ini menghubungkan zikir ke nombor 5 merujuk kepada solat fardu harian. Nombor 5 dikuasakan 3 menghasilkan 125 dan digit 1, 2 dan 5 dijumlahkan untuk mendapat 8. Nombor 8 dikuasakan 3, memberikan 5 11 dan digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8, mencerminkan kitaran harmoni. Laluan ini menghubungkan ibadah solat ke sebagaimana firman Allah adalah tasbih menyeluruh yang memuji Allah melalui nombor-nombor Quran. Setiap laluan berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan akal, hati dan jiwa, mengesahkan keajaiban Al-Quran. Perjalanan ini mendedahkan melalui nombor seperti 7, 2/7 dan 1729. Setiap pola adalah undangan untuk mentadabur tanda-tanda Allah sebagaimana firman-Nya. Pelakon Mipana, kami menjem pembaca meneruskan tadabur ini dalam solat, pembelajaran dan perkongsian ilmu agar menerangi hati kita menuju. Kami mengajak matematikawan dan ahli teologi bekerjasama meneroka keajaiban ini lanjut bagi memenuhi seruan Allah. Perjalanan ini adalah tasbih yang memuji Allah melalui nombor-nombor suci. Seperti tasbih yang berputar dalam tangan, mengingatkan kita akan kebesaran-Nya, mengajak kita bertasbih. Semoga cahaya Al-Quran terus menerangi kita. Rangkaian nombor suci dalam Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi. 7 ayat Al-Fatihah, ulang dalam solat. Huruf terputus kedek alif lam mim di awal 29 surah, berjumlah 2/7 huruf. Keajaiban Al-Quran yang tidak dapat ditandingi. Keesaan Allah. Penjumlahan digit nombor 2 plus lan 19. Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. 1 Caji 19. Al-Quran. Surah 212 2/2 485 Pima Tuhan Apodiludatan Paimat 4 11 S9 19 Taprateti 11 Papatitries Nestan Chanana Stanan 19 5 Daplas 2 pas tablimam 2 6 tiket 3 for 2 peteki 6 Kritia Himat 2 estiman tiket 9 to 42 por sapna mapitri por 3 estos 45 4 50 74 40 49 55 13 56 77 59 22 to 24 67 1 67 3 68 52 74 36 25 112 1 Ibn Kathir 2000 Jilid 1M AS 45 to 50 Beirut Dar al-Fikr Sahih al-Bukhari, Hadis 44474 Tenteng. Al-Kahil, A 2010,
Damascus, Dar al-Fikr. Hardy GH, 1918, on Ramanujan's number 729. Ali A. Wa, Birmingham Islamic Propagation Center. Melambangkan pengulangan dalam ibadah 1719, mencerminkan solat. Contoh judo ayat Al-Fatihah pai 1 pula 11 menunjukkan harmoni geometri atau pertumbuhan. Contoh sepludah turat kuaji simrap 2 is 9 jubur di 20 seneman. Kaedah numerogi tradisional digunakan dalam Islamik. Contoh 2 tambah semen main plus tat plus 9 senami plus. Nombor 7 mempunyai tempat istimewa dalam banyak budaya dan agama. Sering dikaitkan dengan kesempurnaan. Dalam Islam, kepentingan nombor 7 tidak dapat dinafikan. Ia muncul di seluruh Al-Quran dan berkait rapat dengan kepercayaan dan amalan Islam yang penting. Contoh yang paling jelas ialah 7 ayat surah Al-Fatihah, bab pembukaan Al-Quran. Surah ini yang dibaca dalam setiap solat dianggap sebagai ibu kitab dan merangkumi intipati kepercayaan Islam. 7 ayat tersebut mewakili kitaran doa yang lengkap, memuji Allah, memohon petunjuknya, dan mengakui kekuasaannya. Selain surah Al-Fatihah, nombor 7 bergema di seluruh ajaran Islam. Kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali semasa haji, mencerminkan kesempurnaan pengabdian kita. Langit, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, terdiri daripada 7 lapisan, setiap satu dengan ciri-ciri uniknya sendiri. Malah dalam kisah penciptaan, Allah berehat pada hari ke-7 menandakan selesainya ciptaannya yang sempurna. Kehadiran nombor 7 yang berulang dalam Al-Quran dan amalan Islam mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang menyeluruh dan kesempurnaan yang wujud dalam ciptaannya. Ia mengajak kita untuk menghargai keharmonian dan keseimbangan yang terdapat di alam semesta dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup kita sendiri. Satu lagi nombor penting dalam Al-Quran ialah 19. Nombor ini secara langsung dikaitkan dengan pemeliharaan Al-Quran itu sendiri, bukti keaslian ilahinya. Allah mewahyukan dalam surah Al-Mudaththir bahawa Al-Quran dilindungi oleh 19 malaikat, bukti kepentingannya dan kesuciannya. Di atasnya ada 19 malaikat. Ayat ini telah menarik minat para sarjana selama berabad-abad yang membawa kepada pelbagai tafsiran dan analisis. Sesetengah sarjana percaya bahawa nombor 19 berkaitan dengan kod matematik kompleks yang ditenun ke dalam struktur Al-Quran. Kepentingan 19 melampaui peranannya dalam melindungi Al-Quran. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan bahawa firman Allah dilindungi selama-lamanya daripada sebarang bentuk kerosakan atau perubahan. Pemeliharaan ilahi ini memastikan bahawa Al-Quran kekal sebagai sumber panduan yang suci dan tidak berubah untuk semua generasi akan datang. Permadani numerikal Al-Quran melampaui angka 7 dan 19 yang menonjol. Nombor seperti 23, 29, dan 114 juga mempunyai kepentingan khusus, mendedahkan hubungan yang rumit dalam teks Al-Quran. Nombor 23, contohnya, menandakan bilangan tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu beransur-ansur ini membolehkan Nabi menyampaikan dan melaksanakan mesej Allah dengan berkesan mewujudkan masyarakat yang adil dan penyayang. Nombor 29 sebaliknya dikaitkan dengan kitaran bulan yang mengawal kalender Islam. Kitaran bulan Purata adalah kira-kira 29,5 hari dan Al-Quran mengakui fenomena semula jadi ini. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan baru. Katakanlah, itu adalah tanda-tanda untuk menentukan waktu. Akhirnya, nombor 114 mewakili jumlah surah atau bab dalam Al-Quran. Nombor ini, seperti yang lain, menunjukkan teks yang disusun dan saling berkaitan dengan teliti. Contoh-contoh ini hanyalah gambaran kecil ke dalam permadani numerikal Al-Quran yang luas. Setiap nombor diletakkan dengan teliti dalam teks, menyumbang kepada gambaran yang lebih besar tentang ketepatan dan kehendak ilahi. Surah Al-Fatihah, bab pembukaan Al-Quran, adalah mikrokosmos keharmonian numerikal kitab suci ini. Selain daripada 7 ayatnya, surah ini mempamerkan permainan nombor yang menarik, yang menonjolkan kepentingannya dan peranan utamanya dalam solat Islam. Surah ini mengandungi 29 patah perkataan, menggemakan kitaran bulan dan kepentingannya dalam tradisi Islam. Tambahan pula, jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah ialah 114, mencerminkan 114 surah Al-Quran. Pantulan numerikal ini menguatkan status surah ini sebagai ibu kitab, merangkumi intipati seluruh Al-Quran.
Permainan nombor yang rumit dalam surah Al-Fatihah ini menunjukkan reka bentuk Al-Quran yang teliti. Ia menggariskan mesej bahawa walaupun unit terkecil Al-Quran dipenuhi dengan makna dan tujuan yang mendalam. Surah Al-Ikhlas, surah ke-112 dalam Al-Quran, berdiri sebagai bukti kukuh tentang keesaan Allah. Surah yang pendek tetapi mendalam ini sering dirujuk sebagai bab kemurnian, benar-benar tauhid Islam. Penekanan surah ini pada nombor 1 adalah memang tidak dapat dinafikan. Ia bermula dengan menyatakan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, dan terus menekankan keesaannya di seluruh 4 ayat. Pengulangan ini mengukuhkan kepercayaan Islam pada keesaan Allah yang mutlak, bebas daripada sebarang sekutu atau rakan kongsi. Surah Al-Ikhlas berfungsi sebagai asas akidah Islam, mengingatkan kita tentang prinsip asas tauhid atau keesaan Allah. Kesederhanaan numerikalnya berpusat di sekitar nombor 1, mencerminkan kemurnian dan kejelasan kepercayaan teras ini. Bertaburan di seluruh Al-Quran adalah kombinasi huruf Arab misteri yang dikenali sebagai muqatta'at. Huruf-huruf ini, yang muncul pada permulaan 29 surah, telah membingungkan para sarjana selama berabad-abad. Walaupun makna tepatnya masih belum diketahui, ramai yang percaya bahawa ia mempunyai makna yang lebih mendalam, mungkin berfungsi sebagai tanda tangan ilahi. Setengah sarjana mencadangkan bahawa muqatta'at mewakili kod numerikal atau singkatan menunjukkan makna atau peristiwa tertentu. Yang lain percaya bahawa ia dikaitkan dengan nama-nama Allah atau mempunyai kepentingan kosmologi. Terlepas dari tafsiran tepatnya, muqatta'at berfungsi sebagai peringatan tentang sifat Al-Quran yang penuh teka-teki dan, sejujurnya, batasan pemahaman manusia. Ia mengajak kita untuk mendekati Al-Quran dengan rendah diri dan mengakui bahawa beberapa aspek ilmu ilahi mungkin kekal di luar pemahaman kita. Permadani nombor Al-Quran yang rumit dari pengulangan nombor 7 kepada misteri muqatta'at menunjukkan kebenaran yang mendalam. Al-Quran bukanlah koleksi ayat secara rawak, tetapi wahyu yang direka dengan teliti daripada Allah. Kesedaran ini sepatutnya memenuhi hati kita dengan kekaguman dan menguatkan iman kita terhadap asal-usul ilahi Islam. Menyedari keharmonian matematik Al-Quran mengajak kita untuk menghargai keindahan dan kerumitan ciptaan Allah. Ia menonjolkan keterkaitan semua perkara dan kehadiran aturan ilahi yang mengawal alam semesta. Semasa kita mengagumi keajaiban numerikal Al-Quran, janganlah kita melupakan kepentingan bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Allah kerana memberkati kita dengan wahyu yang begitu luar biasa, panduan yang terus memberi inspirasi dan pencerahan kepada berbilion-bilion di seluruh dunia. Penerokaan ke dalam simetri numerikal Al-Quran ini hanyalah titik permulaan. Corak, hubungan, dan keajaiban matematik yang tidak terkira banyaknya menanti penemuan dalam ayat-ayatnya. Al-Quran mengajak kita untuk merenung, berfikir, dan mendalami misterinya, menjanjikan ganjaran yang tidak berkesudahan bagi mereka yang mencari ilmu. Semasa kita mengakhiri perjalanan ini, marilah kita ingat bahawa keindahan sebenar Al-Quran bukan sahaja terletak pada keharmonian numerikalnya, tetapi juga dalam mesej panduan, kasih sayang, dan harapannya yang abadi. Semoga penerokaan ini memberi inspirasi kepada kita untuk mendalami Al-Quran dengan lebih mendalam, berusaha untuk memahami mesejnya dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan seharian kita. Marilah kita berusaha untuk menjelmakan mesej keamanan, keadilan, dan kasih sayang Al-Quran menjadi suar cahaya dalam dunia yang sering diselubungi kegelapan. Dan janganlah kita pernah berhenti kagum dengan keajaiban ciptaan Allah, baik dalam keluasan alam semesta maupun perincian rumit wahyu terakhirnya.